Lagi apa lagi Ustaz? Apa hauqalah. Hauqalah tu ringkasan kepada la haula wala quwwata illa billah. Dia panggil hauqalah. Sama juga macam takbir. Takbir apa? Allahu akbar. Dia istilah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Iaitu dipanggil istilah-istilah. Termasuk juga al-baqiyatus salihah. Yang ni kena ambil perhatian. Sebab bila kadang-kadang kita masuk masjid, kadang-kadang kita tak ada buat tahiyatul masjid. Sedangkan solat sunat tahiyatul masjid ni solat sunat yang ditutup. Sangat-sangat ditutup tahiyatul masjid. Sampai Nabi baca khutbah pun ada sahabat masuk, Nabi suruh dia bangun bayang tahiyatul masjid. Tapi kadang-kadang kita pergi setengah tempat, kita tak dan buat tahiyatul masjid. Ada contoh ustaz nak mengajar, nak masuk, nak buat tahiyatul masjid, tak ada ustaz, tempat tak ada. Contoh kita pergi kuliah Ustaz Azhar Idrus, penuh ustaz ni. Nak masuk bayang tahiyatul masjid memang harus ustaz, tak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Kita duduk terus, tapi kita gantikan dengan bacaan al-baqiyatus salihah. Apa dia Ustaz? Al-baqiyatus salihah. Kalau kata kita mengaji dengar perkataan al-baqiyatus salihah, ingat benda ni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dipanggil al-baqiyatus salihah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca berapa kali Ustaz? Ada kata 3 kali, ada kata 4 kali. Baca 4 lah senang. Maknanya duduk sila tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis 4 kali, kira bacaan tu ganti tahiyatul masjid. Oh yesnya. Boleh faham kan? Ganti. Sebab tu istilah-istilah tu dia ada dalam Arab ni, dia ada istilah tu. Termasuk juga muawwizatain. Muawwizatain ini merujuk kepada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi Nabi pesan pada kita supaya baca qul huwallah dengan 2 surah pelindung, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Melayu lagi kemah. Melayu bab ni lagi kemah. Dia himpun 3 surah ni, dia pun nama 3 qul, yang tu lagi kemah. Tu Melayu punya istilah. Tak apalah, lah kita pakai hak tu. Nabi pesan pada kita baca 3 qul, senang. Baca 3 qul. Bila nak baca, Nabi kata ketika mana pagi dan ketika petang dan ketika pagi hari. Pagi baca, petang pun baca. Banyak mana nak baca? Sebanyak 3 kali. Maknanya baca 3 kali. Ya. 3 kali tu nak baca macam mana Ustaz? Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas. Baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul rabbin nas. Baca macam tu kan? Dah. Baca qul huwallahu 3 kali perlahan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis qul huwallahu tu dulu. Habis qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Hujung sekali qul a'udzu birabbin nas. Habis 3. Boleh dapat no? Tu cara buat dia. Rupanya orang yang buat macam ni, baginda pesan pada kita, nescaya akan mencukupkan kamu daripada segala sesuatu. Takfika min kulli syai'in. Apa yang kamu nak pada hari tersebut, apa urusan yang kamu nak pada hari tersebut, apa benda kamu nak pada hari tersebut, semua Tuhan sempurnakan. Siapa baca 3 kali pagi, 3 kali petang, apa yang kamu nak pada hari itu, semua Tuhan sempurnakan. Kami nak Ustaz kalau boleh bekerja hari ini selesai urusan, insya-Allah urusan selesai. Kami hari ini nak buat sesuatu, nak pergi selesai, insya-Allah selesai. Kami nak buat sekian-sekian, insya-Allah sempurna kerja tersebut. Kalau tak sempurna, Allah akan sempurnakannya. Sebab tu baginda sebut takfika min kulli syai'in. Lepas tu kita minta jaga lepas je lah. Benda-benda macam ni jaga lepas je lah. Nak baca ni bila Ustaz? Nak baca ni bila? Kalau pagi nak baca bila? Baca lepas subuh. Kalau kata petang nak baca bila Ustaz? Boleh baca lepas asar, boleh baca lepas maghrib, bahkan boleh baca juga sebelum daripada tidur. Yang baru buat dah.
Sebab tu orang yang beramal, orang yang amal maksurat tak payah amal lah. Pasal maksurat dia package sekali semua, sekali dengan 3 full ni. Siapa amal manzil tak payah amal, pasal dia package semua sekali dengan dia. Siapa yang baca hizib Imam Nawawi pun ada juga qul huwallah. Qul a'udzu bil falaq adalah tapi qul huwallah dah. Siapa baca hizib Bahar masuk sekali dalam. Siapa baca roti haddad hizib Bahar dah. Hizib Bahar tak ada. Roti haddad masuk sekali 3 surah ni. Sebab itu siapa yang beramal dengan amalan ulama-ulama kita terdahulu, semua ada 3 surah ni. Kalau kita beramal dengan 3 surah, beramal dengan amalan, silakan. Tapi kalau tak beramal langsung, 3 surah ni habis. Setiap petang baca. Boleh tak? InsyaAllah jalan. Hari ni dapat kira tajuk lena hari ni. Yang tak upaya lah nak kodong tu tak apa nak boleh. No, kita minta bakat-bakat buat. Boleh kat tepi tu. Baca 3 pul pagi dan petang. Baik. Mana? Baik. Hadis yang terakhir dalam tajuk ni, hadis yang bawah tu kita tak baca lah. Hadis yang terakhir, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha, titik dia. Bukan akhadha, akhadha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha maqja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman. Sama macam mana hadis tadi, sama macam mana perbuatan dalam hadis sebelum ni. Wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka. Atau kama qala rawahu Tirmizi. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila berbaring di atas tempat tidur, baginda letakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan. Sama macam mana tadi. 3 hadis kita jumpa, semua Nabi tidur cara serupa. Lepas tu kita minta mulai malam ni mesti nak tidur pakai khijab tengok. Tak. Tidur miring belah kanan, macam tu. Dan ibu-ibu kalau boleh ubah pasal tidur melentang, makruh tidur melentang. Ayat yang ada di sini makruh tidur merah. Tidur miring dia tu. Saya lupa nak bawa kitab ni kan, kitab karangan anak murid Habib Zain bin Smith. Dalam tu dia sebut tentang tidur-tidur yang makruh, tidur yang Tuhan tak suka. Ada dia sebut banyak orang dah tidur merah, ada lah, tapi saya ingat merah melentang lah. Kata kita minta pakat-pakat jaga lah. Nak cantik, tidur miring. Yang tu paling cantik. Ibu-ibu di belakang, lepas ni tidur miring. Ayah-ayah pun nak tidur miring. Boleh kok no? InsyaAllah. Baik. Baginda letakkan tapak tangan yang kanan bawah pipi yang kanan. Maksudnya tidur miring dia tu lah. Lalu baginda berdoa, Rabbi qini 'adzabaka yawma tub'atsu 'ibadak, yawma tab'atsu 'ibadak. Ya Rabb, wahai Tuhan, peliharalah aku daripada azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hamba-Mu. Ni apa dia Ustaz? Ni doa nak tidur yang ketiga. Versi ketiga. Baik. Jadi dalam kitab kita bahagian yang ke-9 Ustaz. Kalau kita tengok ada 3 jenis doa nak tidur. Agak-agak antara 3 jenis ni yang mana yang paling senang tadi? Hak mana senang lagi? Hak senang lagi nak buat gaya Ustaz. Nombor 1 tadi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Yang tu senang. Baik, kita minta amalkan yang tu. Tapi di antara manusia yang terbaik, lagi baik, lagi cantik kalau dia cantum 3-3. Waktu nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik rahmatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ujung sekali kau boleh baca Rabbi qini adzab yawma tab'atsu 'ibadak. Itu enak. Boleh kalau nak
Sampai banyak orang oi. Kalau masa payah satu sudah. Ambil satu. Tapi kalau tanya saya rasakan cantik kalau yang cantik bagi diri dulu. Ambil bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut satu, kemudian ambil rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadah. Pasal yang tu pendek. Cantik dua. Jadilah kita dah lama dah pakai bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, tambah satu lagi yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas insya-Allah mudah-mudahan kita amalkan. Tapi doa bangun tidur ada satu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Saya cuba nak kata orang lain. Pasal saya kata pasal yang mengaji banyak seorang okey insya-Allah. Tapi banyak tempat kita mengaji. Benda-benda yang kita mengaji ni semua pakai tahu belakang lah. Semua tahu. Tapi problemnya semua pakai tahu. Itu problemnya. Tahu dah. Hafal dah. Tapi lupa. Banyak seorang okey lah. Tempat lain saya duduk mengajar kita ni. Tak tahu jawapan dia pun. Ustaz, kami tahu dah. Duduk dengar selalu dah. Habis tu saya kata apa? Lupa. Tu yang kita pesan kat makcik-makcik tu. Tak tahulah yang okey. Kita pesan kalau boleh doa nak bangun tidur ni. Doa bangun tidur kalau boleh lekat kat sini. Tulislah besar-besar doa bangun tidur lekat kat sini. Paling kurang bila kita celik mata, tengok buka-buka mata tu nampak tulisan. Baru terus kita baca doa. Habis kita baca, kalau rasa benda tu dah lekat dengan kita rasa, kira celik-celik mata tu alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Benda tu dah lekat dah, buanglah kertas. Nak bagi lekat kan, enggak ada apa nak bagi lekat. Boleh tak? Boleh macam marah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan. Hadis yang terakhir kita tak payah baca sekali. Pasal hadis ni ulangan hadis yang pertama tadi yang kita baca. Sama saja. Dia ulang balik. Baik, selesai. Baik. Ayah-ayah dipun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru ni tadi saya forum dengan Datuk Abu Asadin Al-Hafiz di Masjid Simpang 4. Dan di antara dia bagi kat saya satu tajuk rezeki yang berkah. Dan malam sebelum ni pun saya forum di Taman Intan New saya bawakan hadis ni. Tadi saya bawa hadis tu di Simpang 4, petang ni saya bawa di sini. Kita nak bawa satu hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada manusia, yang mana kalau manusia ni ikut perintah Tuhan, Allah bagi kat manusia ni dua benda. Yang mana dua benda ni semua manusia akan nak belakang. Semua manusia nak. Yang ngaji pun nak, hak tak ngaji pun mau. Hak semayang pun mau, hak tak semayang pun mau. Dua benda ni. Dan kalau manusia ni tak mengikut apa Tuhan suruh, langgar apa perintah Tuhan, Tuhan akan bagi dua benda ya. Dan dua benda ni semua manusia tak mau. Apa dia Ustaz? Baik. Hadis tu panjang sikit, saya baca hadis tu. Sambil baca sikit, saya terjemah. Baca terjemah hadis. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ibn Adam, hai anak Adam, hai manusia, hai orang banyak sok, semua masuk sekali belakang. Allah kata apa? Tafarraq li'ibadati. Tafarraq daripada faragh, maksudnya kosongkan. Tafarraq, kamu kosongkan untuk ibadah pada aku. Ataupun kita boleh terjemah dalam bahasa kita bagi senang faham hari ini, hai manusia, kamu buat apa aku suruh dengan penuh keikhlasan. Kamu tinggal apa aku larang dengan penuh keikhlasan. Apa aku suruh buat, apa aku larang tinggal. Senang kita terjemah macam tu. Tuhan kata kau ni, kau kata hai manusia, apa aku suruh buat, apa aku larang tinggal. Kalau kamu boleh buat macam tu, Allah kata aku bagi kat kamu dua benda. Yang pertama sekali, amla'an sadraka ghinan. Nombor satu, aku jadikan hati kamu kaya. Kaya ni apa maksudnya Ustaz? Kaya ni maksudnya Allah jadikan hati kita tu tenang. Allah buat bagi kita ni tak serabut. Tu senang terjemah. Allah buat bagi kita ni tak ada masalah. Ada masalah, tapi masalah tu Tuhan perlu selesaikan.
sehingga hati kita tenang. Kena masalah, tenang, tak apa, Tuhan ada. Ada masalah pun, tak apa, lepas ni dia settle. Kena problem pun, lepas tu dia cepat hilang. Tuhan akan buat benda. Kena problem mana, Tuhan settle anak tu. Kena problem dengan keluarga, Allah selesaikan problem keluarga. Kena problem dengan masyarakat, Allah selesaikan problem masyarakat. Sampai orang tu jadi tenang. Dia kena problem pun, dia tenang. Tuhan akan buat benda tu. Kalau Tuhan tak selesai masalah dia, Tuhan bagi kat dalam hati dia perasaan tenang. Jadi dia boleh handle masalah tu dengan penuh ketenangan. Apa yang Tuhan bagi tu, macam tu Tuhan bagi. Boleh dapat penterjemahan tu. Siapa buat apa yang aku suruh, siapa tinggal apa aku larang, Allah kata aku bagi hati kamu tenang. Nombor satu, aku bagi kamu tak ada masalah. Selesaikan masalah keliling kamu. Satu. Kalau kamu kena masalah pun, aku tolong selesaikan masalah kamu. Dua. Kalau kamu kena masalah yang berpanjangan, aku campak dalam hati kamu perasaan tenang. Jadi kamu boleh handle problem tu dengan penuh ketenangan. Satu. Semua pakai nak belakang benda ni. Yang kedua Allah sebut wa sudda faqraka, aku tutup kemiskinan. Tutup kemiskinan ni kita tak faham. Saya translate doa kita hari ni. Wa sudda faqraka, Allah kata aku tutup pintu habis duit kamu. Oh, nak terima. Aku tutup pintu habis duit kamu. Pintu hadap habis Tuhan tutup. Ayah-ayah yang ada di sini pernah hari ni dapat duit, esok ayah betul je. Hari ni baru boleh duit Ustaz. Tengok-tengok esok Ustaz. Allah panah dia. Apa tu hari ni tak ke kilat kan dia. Panah Ustaz. TV hak beli 3,000 padam. Sampai mulut duk cakap, oh tem-tem ada duit ni lah. Nak kena macam-macam. Dia keluar ayat dia tak. Tem tak ada duit tak jadi pun. Ada duit dia jadi. Dia keluar ayat tu. Baru dapat duit 3 hari, duit pampasan apa-apa. Balik di rumah tengok, loh ni nak kena bayar duit buang apa-apa dah. Tak ada pasal. Tengok-tengok, loh nak kena bayar apa dah. Tengok-tengok angka tu dia 3,000. Baru dapat bring 500. Contoh. Balik-balik tengok, loh nak kena pula dah bayar bil apa dah ni. Astro ke apa tu 200. Maknanya baru dapat nak kena buat keluar. Nak kena buat keluar tu dipanggil pintu miskin, pintu habis. Allah kata siapa taat perintah aku, siapa tinggal larangan aku tutup pintu habis. Boleh dapat yang kata no? Dua benda ni semua manusia tu. Semua pakai nak belakang. Tu yang saya kata tadi, hak sembahyang pun nak, hak tak sembahyang pun nak. Hak mengaji pun mau, hak tak mengaji pun mau. Tapi Tuhan sebut ujung Allah, wa illa taf'al. Allah kata kalau kamu tak buat apa yang aku perintahkan, kalau kamu tak ikut apa yang aku perintahkan, kalau kamu langgar apa yang aku larang. Kita terjemah doa banyak sok, kalau ketegak senang terjemah. Kalau ketegak juga, tak mau juga nak buat style kita juga. Allah kata nombor satu, malatu sadraka syughlan. Nombor satu, aku akan buat hati kamu serabut saya. Macam mana cara serabut? Nombor satu, Tuhan akan bagi kamu masalah. Yang kedua, Tuhan tak tolong selesaikan masalah kamu. Dan kalau masalah kamu selesai sekali pun, Allah tak hilangkan perasaan serabut daripada hati kamu. Kamu nak selesaikan problem tu pun, kamu serabut. Problem tu selesai pun, kamu masih lagi serabut. Tuhan akan buat dia. Serabut faham kan? Dahlah Tuhan bagi serabut dengan macam-macam masalah. Wala asudda faqraka. Tapi Nabi sebut, Allah kata aku tak tutup pintu miskin. Dalam keadaan serabut, pintu perhabis tetap aku buka. Pintu perhabis tetap aku biarkan dia terbuka. Allah senang terjemah, Tuhan tak tutup pintu perhabis. Dahlah serabut, hak duk perhabis pula banyak. Lepas tu kita minta kalau boleh sekalian mulai pada hari ini, apa yang Tuhan perintahkan, buat. Apa Tuhan larang, tinggal. Dan hari ini kita mengaji benda yang Allah perintahkan. Nabi perintahkan benda kecil ya. Dan perintah ni bukannya wajib, dia berbentuk sunat. Apa dia Ustaz? Nak tidur, baca doa. Baca doa. Nak tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Tidur, mengiring di belah kanan.
boleh berkaitan makan. Pada kodok, insyaAllah lah kita minta sama-sama bakal buat, sama-sama dapat amalkan lagi depan insyaAllah. Baik. Tajuk yang seterusnya. Tajuk ni nak mengaji tak? Nak tanya tu kan? Tajuk yang ke-10 ni nak mengaji tak? Pasal hari tu kita mengaji dah tajuk ni. Nak mengaji tak? Kertas tu ada ke di rumah? Kertas bagi waktu mengaji mula-mula dulu. Pakai hilang belakang dah macam mana? Pasal tajuk yang ke-10 ni kita mula nak bicara tentang isu adab makan, adab minum, doa makan dan doa minum. Berkaitan dengan isu makan minum lah. Adab Rasulullah, akhlak Rasulullah sewaktu makan dan juga minum. Ada ke kertas? Tak ada saya hilang kertas tu. Tak apalah saya. Kalau begitu isu berkaitan dengan kaedah makan dan minum ni kita akan mengaji minggu depan pada Allah insya-Allah. Baik. Ayat-ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak kawan orang saya cari. Baik. Ayat-ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau yang mana ada kitab boleh tak ayat-ayat buka surah. Saya cari tadi. Pasal kalau kata nak baca bab yang ke-10 keluar ini, boleh baca 1-2 hadiah, mungkin je kan. Minggu depan kita cantum semua Ustaz. InsyaAllah. Baik. Okey. Duk cari tak lupa kan. Duk ingat-ingat lupa. Tadi baru duk plan nak mengajak di sini jadi bagi peluang saya cari kan. Okey. Boleh tak buka muka surat 162? 162. Baik. Saya nak sebut pada ibu sekalian, kita nak tengok sikit tentang isu sebab sekarang musim maulid. Sebab sekarang musim maulid. Jadi bila mai musim maulid Rasulullah SAW, masyarakat ada segelintir masyarakat kita dia akan petikai tentang maulid ni. Antara isu banyaklah dia petikai macam-macam lah. Tapi antara satu isu dia akan petikai, dia kata kita mana boleh puji Nabi lebih-lebih. Kita mana boleh duk kata kat Nabi, sanjung Nabi lebih-lebih, tak boleh. Tu duk buat qasidah burdah, tu duk puji Nabi, tak boleh. Dia kata mana boleh. Pasal apa? Dia kata pasal Nabi larang kita puji Nabi. Kan Nabi larang, jangan puji aku lebih-lebih, jangan sanjung aku lebih-lebih. Kan Nabi larang. Baik, pernah dengar tak bujang? Tu yang kita duk baca doa ayat akhir tu, duk baca Allahumma salli ala sayyidina. Dia sebut Sayyidina, Sayyidina. Dia kata mana boleh sebut Sayyidina. Dulu dia pakai hadis tu, la tusayyiduni. Dia pakai hadis tu. Tapi bila hadis tu ulama-ulama nahu buat kajian, ulama nahu kata nahu pun salah. Hadis tu nahunya salah. Ataupun hadis tu sorahnya salah. Bukan tusayyiduni, bukan nahu sorah. Sorah dia salah. Bukan tusayyiduni. Patutnya kena baca la tusawwiduni. Baru tu ni. Bila orang petikaikan tentang hadis tu, baru mereka terima. Rupanya hadis tu mereka reka palsu. Pasal apa mereka reka? Pasal mereka nak halang kita daripada baca sebut nama Rasulullah, sebut Sayyidina sebelum tu. Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Mereka tak bagi sebut Sayyidina. Bila isu tu selesai, mereka buat main isu dia pula. Mereka kata mana boleh puji Nabi lebih-lebih. Pasal apa? Nabi larang kita puji. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Cuba buka muka surat 162 ataupun 161 bawah.
Tu hadis dia Rasulullah. Faham hadis ni betul-betul. Nyakutlah lepas ni ada orang bercakap tu pakai dalil ni. Ni hujah ni. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan, hadis tu duduk bawah sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarzuruni kama aqratin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu Abdullah wa rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok Nabi pesan apa? Nabi kata kepada para sahabat, janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji anak Maryam. Kalau saya boleh terjemah dalam logat kita bagi senang faham, Nabi kata macam ni, hai para sahabat, kamu jangan puji aku lebih-lebih macam mana orang Nasrani puji Nabi Isa. Nampak? Hadis ni kalau kita faham betul-betul, Nabi bukan larang sahabat-sahabat puji Nabi. Nabi bukan larang sahabat-sahabat duk sanjung Nabi dah. Nabi kata, kamu jangan berlebih-lebihan puji aku macam mana pok-pok Nasrani, pok-pok Kristian puji Nabi Isa. Maksud dia nak puji, boleh, silakan. Tapi jangan puji macam mana orang Kristian puji Nabi Isa. Yang tu tak boleh. Macam mana orang Kristian puji Nabi Isa? Orang Kristian puji Nabi Isa, mereka kata Nabi Isa ni Tuhan. Yang tu yang Nabi tak bagi tu. Faham ayat? Kalau betul Nabi tak bagi puji langsung, Nabi akan kata macam ni, la tatruni, jangan puji aku. Patutnya halangan dia macam tu, jangan puji aku. Saya buat contoh senang bagi senang nampak. Ayah kata kat anak, hang jangan bawa kereta. Hang jangan bawa kereta. Bila dia sebut kata jangan bawa kereta, maksud dia apa? Tak boleh bawa kereta langsung. Betul. Tapi kalau ayah tu kata, hang jangan bawa kereta macam abang lah. Hang jangan bawa kereta macam abang lah. Maksud dia apa? Boleh bawa kereta lah? Boleh. Cuma jangan bawa macam abang lah. Bawa macam ni. Faham maksud? Yang ni yang Nabi pesan ni. Nabi kata jangan berlebih-lebihan puji aku macam mana Nabi Kristian puji Nabi Isa. Maknanya Nabi tak marah, Nabi tak haram, Nabi tak halang kita puji Rasulullah. Tapi nak puji atas kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji macam mana? Nampak Nabi pesan bawah tu. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Pujilah aku seumpama aku ni seorang hamba. Pujilah aku yang mana aku ni merupakan seorang hamba Allah. Oleh sebab itu panggillah aku dengan Abdullah dan juga Rasul. Maksudnya apa? Selagi mana kamu puji Rasulullah, kamu menganggap Rasulullah ni hamba Allah, kamu menganggap Rasulullah ni pesuruh Allah, kamu tak menganggap Nabi Muhammad ni sebagai Tuhan, selagi mana tak anggap, pujilah. Itu yang Nabi sebut dalam hadis ni macam tu. Maknanya kalau kata orang tu puji Rasulullah, dalam keadaan dia puji tu, dia tak kata Nabi itu Tuhan. Dia kata Nabi itu Rasul, Nabi ni pesuruh, Nabi ni manusia, Nabi ni insan. Maknanya kalau masih lagi puji Rasulullah dalam kadar Nabi SAW, tak apa, puji ya. Tapi kalau puji Nabi, kata Nabi itu Tuhan, yang tu tak boleh. Lepas tu lepas ni minta Allah dan bukan apa, tunggu sehari 2 hari dia main lecture ni. Pasal dia nak main maulid ni, dia akan main. Ada golongan tak puas hari ni. Lepas tu ni kita bagi penjelasan macam mana. Cuma ayah kalau boleh bulat sikit dekat perkataan tentang zuhur ni boleh kan? Sebab saya jumpa riwayat dia dah tentang zuhur ni. Nanti saya tengok balik. Nah, bulat. Qala Rasulullah SAW, la tanzuruni. Tanzuruni tu bulat. Asal bukan perkataan tanzuruni tu. Perkataan yang lain. Nanti saya tengok balik. Nanti saya berutuh balik lah insyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat. Mudah-mudahan ambil pengajaran sama-sama. Yang terakhir, last. Kalau boleh ayah bungkus sekalian, sempena dengan bulan sambutan Maulid Rasul ni, kita minta kalau boleh banyak-banyak selawat kepada Rasulullah. Dan selawat. Ayah-ayah yang mana ada hajat, selawat ya. Ibu-ibu yang mana ada benda yang diinginkan, selawat ya. Kita ada hajat yang belum tertunaikan, selawat ya. Sebagai penutup, Ubay bin Ka'ab jumpa Nabi SAW. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, aku nak selawat dekat kamu banyak mana? Banyak mana aku nak selawat? Nabi kata, terpulang, lagi banyak lagi bagus.
Ubay bin Ka'ab kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak selawat 1/4 hari. Boleh tak nak selawat 1/4 hari, suku hari, maksudnya 6 jam nak selawat. Nabi kata lagi banyak lagi bagus.